也各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi。首先会写感谢天师的Namo Buddhaya. Ya selamat pagi, hari ini sangat senang bisa berkumpul bersama-sama kembali ya berpuja bakti di tempat ini. Norma, etika, moral dijaga. Melaksanakan segala berdasarkan kebenaran akan menjadi mudah. Semoga kita semua diberi badan yang sehat, jiwa yang tegar, hati yang sabar, pikiran yang positif, mental yang kuat, serta rezeki yang lancar. Ada apa makna yang kita pelajari dari topik Hocai, berkat mulut yang bernilai? Pada episode kedua ini, ya mari kita bersama-sama mendengar isi dari Ibu Sinta. Dipersilahkan. 谢谢。各位jensen, 早安。Saat muda, tidak tahu kebaikan orang tua. Memiliki seorang papa dan mama adalah sebuah berkah. Kedua orang tua itu adalah Buddha hidup. Ada sebuah nasihat tua. Coba kita simak kata-kata ini. Saya mulai. Dengar baik-baik ya. Mengapa harus sembahyang ke gunung yang jauh, ribuan kilometer? Anak ingin merawat, tetapi orang tua tidak dapat menunggu. Berbakti tidak dapat menunggu saat orang tua masih ada. Lebih banyaklah berbakti. Berbakti tidak meninggalkan penyesalan yang menghancurkan seumur hidupmu. Nasihat tua tadi bila ada waktu coba dibaca dan direnungkan di rumah. Baiklah topik hari ini, Hocai, berkah mulut yang bernilai, episode kedua. Acap kali melihat mulut manusia begitu meluap amarahnya. Yang namanya marah, tentu di dalamnya ada mengandung kebencian. Sebenarnya bukan hanya merugikan badannya sendiri pada saat marah itu, tetapi juga akan mencederai orang lain. Walau ada penyesalan atau minta maaf pada akhirnya, namun tetap mengakibatkan luka dan menimbulkan bekas. Oleh karena itu, setiap orang harus mengerti untuk membina dan melatih, mengontrol kestabilan emosi diri. Bukan hati diri sendiri saja yang baik, ucapan, nada bicara, tutur kata, dan tindak tanduk harus diperbaiki menjadi lebih baik. Simak kata seorang pakar ini. Mulut berbicara jelek, marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun atau kekebalan tubuh kita mengalami depresi 6 jam. Bayangin jika Anda marah-marah selama 20 menit. Anda berdampak mengalami depresi sehari semalam, 24 jam loh. Kita lanjut. Melihat seorang bapak atau ayah dikenal di masyarakat adalah seorang yang baik dan sukses dalam pekerjaannya karena kewibawaannya sudah hampir 2 periode, kurang lebih 8 tahun, ia dipercaya menjadi ketua RT di kampungnya. Tidak hanya berdampak di masyarakat, di wihara pun aktif dalam pelayanan. Bapak ini selalu harmonis di dalam keluarganya. Anak-anaknya santun dan mereka bahagia. Di balik kehidupan sang bapak ini
Beliau adalah seorang yang sangat serius membangun hubungan dengan Sang Buddha. Sebelum rutinitas sehari-harinya, ia selalu bersaat teduh terlebih dahulu. Ia di meja altar pasang dupa, berdoa, bersembahyang. Tidak lupa membaca parita. Hikmat membawa tuntunan di setiap langkahnya sehari-hari. Kehidupan rohani kita terus bertumbuh. Bukan saja kita akan merasa tenang, lebih sabar dan lebih siap menghadapi segala hal atau persoalan-persoalan yang akan tumbuh. Menuntun kita pada jalan yang benar dan aman. Apa saja yang kita kerjakan akan berhasil dan sesuai dengan kehendaknya. Kepintaran kita, ilmu pengetahuan kita mungkin tidak setinggi orang lain. Yang kita miliki mungkin tidak sehebat pesaing kita. Namun, Sang Buddha membuat kita kejutan yang tidak terduga. Kita menyalip bahkan telah melampaui mereka yang kemampuannya jauh di atas kita. Karena itu, rajinlah pasang dupa dan sembahyang di meja altar. Sesibuk apapun kita, ingatlah kekurangan hari ini, Buddha akan mencurahkannya dengan murah hati kepada kita. Sebelum saya tutup topik hari ini, saya bacakan satu quotes. Orang hebat adalah mereka yang bisa mengendalikan amarah dan tidak merendahkan orang lain dengan perkataannya. Quotes ini kiranya dapat diberi nilai Kochai. Saya Sinta, salam belajar dan berkarya. Silakan Saudara Charles. 谢谢。Ya, pastilah setiap orang mendambakan menjadi orang yang hebat. Namun diperlukan juga jangan takut berbuat baik sesuai kemampuan dan kerelaan kita. Karena sebagian orang lagi mengatakan takut dimanfaatkan oleh orang lain. Namun sejatinya hidup kita harus bermanfaat bagi orang lain. Ya, saya Charles, mari kita lanjutkan ke sebuah cerita Dharma Sejati dan beberapa kata-kata filsafat oleh guru kita, Hong Lao Shi kita. Dipersilakan. 谢谢。我们现在呢来探讨一个正法故事，就是贵子口中之言，他能够令国王继承他的王位。 Ya, sekarang kita sama-sama membahas dan mendengarkan sebuah cerita Dharma Sejati yang judulnya Kata-kata dari mulut anak lelaki yang bernilai membuat raja mewariskan tahtanya. 就是以前有一个国家，这个国家他就是这个国王，他很公正，很待百姓很好，领导风格也都很好，让百姓过着幸福快乐的日子。可是很可惜的就是这个国王他就没有孩子，所以他在晚年的时候呢，就他的百姓、他的人民就担心啊。 怎么办呢？这么好的国土，既然没有人来继承，来继承这个国家。 Ya, dahulu kala terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur dan sentosa. Karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Namun raja tidak memiliki anak atau keturunan atau putra mahkota.
Sang raja sudah memimpin kerajaan ini sejak usia yang muda hingga sekarang. Di masa tua ini belum pernah diganti oleh siapapun dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena sang raja memerintah kerajaannya dengan cukup adil. 那有一天呢，有一个顾问就陪同这个国王去参观这个果园。好，那这个顾问就唱了一首歌给国王听。好，他说，种子长出植物，植物生长良好，浇水，它能够受到人的照顾，它也可以照顾人，真诚的互相的照顾，他们结出一个好的果子。那人们有这个好的果子，对自己对他人都有好处。 Ya, suatu pagi sang raja pergi melihat kebun buahnya yang didampingi seorang penasehat. Sang penasehat ini sebenarnya sedikit menyindir sang raja. Dia bersyair pada rajanya. Dari biji tumbuhlah tanaman. Tanaman tumbuh dengan bagus dan subur. Karena yang merawat tanaman ini dirawat dengan sungguh dan tulus. Kelak akan berbuah dengan bagus. Jika panen, tentunya bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dan dari bijinya akan tumbuh tanaman berikutnya. 那这个国王呢，突然就想到了，他就把这个顾问、这个国师呢叫来，他说：“你刚才跟我讲的这个诗啊，很优美，我知道了。我知道你们就在担心。” 这个国王没有继承的人，那谁会来继承我的位置呢？那我们王国，我们的国王，我们的国家里面总是要有人来继承。 Ya, sang raja tiba-tiba memanggil si penasehat itu. Katanya, syairmu itu indah dan bagus. Saya mengerti. Saya tahu kamu sangat khawatir atas pengganti tahta di kerajaan ini. Serta siapa yang akan menggantikan posisi saya, penerus kerajaan kita ini. 那这个国王就决定了举办一场比赛，就是这个比赛如果取得资格，就可以，就是可以继承王位，所以这个第二天的这个消息就传布了全国。 就国王要找一个养子来继承这个王位啊。 Lalu sang raja memutuskan untuk mengadakan sayembara untuk mencari siapa yang pantas untuk menggantikan posisinya, yaitu posisi sang raja. Keesokan harinya disebarkanlah pengumuman ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari anak angkat laki-laki untuk pengganti ketahtaan raja. 那第二天呢，就是王国这个国家里面就来了很多人，很多人就带着他的孩子来参加比赛。那每一个参加比赛的人呢，都是拿了一颗种子，带了一颗种子回去种。就是3个月以后，就是要归还。看谁种的这个种子啊，最肥沃，谁就是胜利，就可以登上这个宝座。 Ya, keesokan harinya ramailah di lingkungan kerajaan. Banyak rakyat datang membawa anak lelakinya untuk mengikuti sayembara. Setiap peserta sayembara akan diberi 1 biji tanaman dan 1 biji tanaman yang dibawa tersebut harus dikembalikan dalam bentuk tanaman utuh setelah 3 bulan lamanya. Dan yang membawa hasil tanaman paling subur dan indah akan menjadi pemenang dan mendapatkan tahta raja. 那时间就过得很快，就3个月已经剩下3天了，剩下这个3天。那一个年轻人就跟他的父亲讲啊，他说：“我们的植物啊，种下去就是不长啊，那我要怎么去见这个国王啊？怎么办？” Ya, setelah waktu berjalan kurang dari 3 hari sebelum hari pengumpulan tanaman itu, ada satu anak muda berkata kepada ayahnya, "Ya, tanaman kita ini tidak tumbuh-tumbuh. Bagaimana jika saya nanti menghadap kepada sang raja?"
那父亲就回答就跟这个孩子讲啦，我们已经尽力照顾他了，如果明天我们到了这个国王那里，我们就是真心的告诉国王不要说谎，所以儿子他就记得爸爸的话，仔细的听，就告诉国王，什么是真的，孩子就点点头，是，爸爸，Ya, ayahnya menjawab, kita telah berusaha merawatnya dengan baik. Jika besok kita tiba di kerajaan, kita akan berkata dengan jujur kepada raja dengan hati penuh ketulusan. Jangan berbohong ya nak. Ingat pesan papa, dengarkan baik-baik. Katakan apa adanya saja kepada sang raja. Dan si anak laki-laki ini mengangguk-angguk kepalanya. Ya, ya pak. 那比赛结束了，就很多人到这个国王就是到这个国家，然后这个国王啊跟顾问就每一个人就展现他们种的这个果子啊，那很奇怪的是，国王根本不要看那个长出来的种子，国王是找那些失败的人，就是种下这个皇家竞争的种子，就是找那个失败没有长出植物的人呐。Ya, tibalah di akhir dari masa sayembara. Berbondong-bondong banyak rakyat berebutan menunjukkan hasil tanamannya yang indah dan berbuah kepada sang raja dan si penasehat itu. Tapi heran, raja hanya mencari yang gagal dalam menanamkan biji sayembara kerajaan saja. 那这个当场就很多这个顾问啊，就检查所有的植物都长得很好。那忽然有个顾问就看到那边站了一个男生，他的花盆里面就没有植物，就没有长出东西，所以很明显的就只有这个男生他种的植物是失败的。Ya, lalu si penasehat melihat-lihat dan mengecek-ngecek semua pengikut sayembara yang ada di sana. Tanamannya tumbuh bagus-bagus, bertumbuh dengan subur. Nah, di sana hanya terlihat seorang anak lelaki dengan potnya yang tidak ada tanamannya. Ternyata hanya ada satu anak laki-laki ini yang dianggap gagal menanam. 那这个孩子呢，就被叫到这个国王的面前那这个年轻人当然就是害怕，因为他是种下失败的种子。好，那国王就远远的说：“来，孩子，来。”你为什么看起来很害怕？过来，坐在他的身边。那所有的人听到这个国王讲的话都害怕，连顾问也觉得很困惑啦。后来就请这个孩子呢，就是上台去讲。Lalu dipanggillah anak itu maju untuk menghadap sang raja. Si anak remaja tersebut dengan rasa takut akan kegagalan dari biji tanaman yang ditanamnya. Akan tetapi dari kejauhan raja berkata, "Hei nak, kenapa kamu kelihatan takut? Kemarilah ke sini dan duduk di sampingku." Semua rakyat terkejut mendengarkan ucapan dari sang raja. Bahkan penasihat pun terkejut dan bingung. Sesampai si anak kecil itu naik ke podium, 那国王就是再一次的问这个孩子：“你为什么害怕？”这个孩子就回答。就是国王就说：“你是不是你种的植物它不长出来啊？”那这个孩子就很紧张啊，就发抖啊，脸色苍白啊，他就跟这个国王对不起啊，我在这个3个月里面，我一直很用心照顾它，我也从内心的栽培这个植物，可是它就是不长出来，所以我的爸爸也劝我，告诉我。要说实话，不要说谎。所以我们就是从国王这边带回去的种子，然后再带来就是一样的。这个孩子就是跟这跟国王解释这样子。Ya, sekali lagi raja bertanya, "Kenapa kamu takut, nak? Kenapa tanamanmu tidak tumbuh?" Lalu jawab si anak itu dengan muka yang pucat dan agak bergemetar. "Maaf Baginda, selama 3 bulan ini saya telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merawatnya. Dan inilah apa adanya. Dari hati saya berucap jujur akan kondisi tanaman saya.
Dan Papa juga berpesan, katakan sejujurnya dan jangan berbohong. Biji yang kita bawa dari kerajaan memang tidak bisa tumbuh-tumbuh. Anak itu memberi penjelasan dengan sedikit rusak. 那所以过了不久呢，这个国王就召集他的顾问，然后就在台上跟全部的人民说：“哦，今天我命这个孩子为太子，好，以后我的王位就是给这个孩子。”好，这个国王他就很震惊的说啊，好，他说为什么呢？因为这次的比赛，好，这些种子是我煮过的，所以照理说这些种子是没办法生长的。好，所以这个孩子带回去的种子，他带来是对的。好，所以他没有说谎。 Ya, tidak lama kemudian raja memanggil penasehatnya dan mereka berdiri di atas podium dan berkata kepada seluruh rakyat kerajaan, hari ini saya mengangkat anak ini menjadi putra mahkota dan akan mewariskan tahta kerajaan saya kepadanya. Dengan serius sang raja dengan kewibawaannya, dia berucap, sesungguhnya biji yang telah saya bagikan dalam sayembara ini adalah biji yang telah saya masak. Di mana berarti biji tersebut seharusnya tidak dapat bertumbuh. Dan hanya anak inilah yang datang kembali dengan biji apa adanya. Sedangkan kalian semua telah membawa hasil tanaman yang bukan dari biji sayembara kerajaan yang saya bagikan. Atau sama saja dengan berbohong. 所以还好，这个故事当中就是告诉我们，就是有什么就什么。那国王也没有对那些说谎话的人就是斩首示众就是斩头啊。以前人家是骗皇上都要被斩头的，他也没有哈。 Ya, untung di dalam cerita ini sang raja tidak mengeluarkan doktrin bagi mereka yang berbohong dipenggal kepalanya. Kita tahu kalau misalnya zaman dahulu biasanya bila ada yang berani berbohong kepada sang raja atau mengkhianati raja, maka hukumannya adalah penggal kepala. 所以要交代我们就是说，这个谎言呢、从你说谎，就是你撒了谎，那当然没有什么宝贵的祝福，就是你说谎话，你的嘴巴就没有，你的嘴里面就没有福气，就没有口才。好，其实有口要有才，你口说得好，就会有财富。这个财不是才华而已，是有财富。所以要记得，我们回到这个口才第一集。有一句哲学叫做“病从口入，祸从口出”。所有的事情，祸跟福都是从你的嘴巴。Ya, berbohong itu keluar dari mulut. Jika sudah berbohong, ya tentunya tidak ada berkah yang bernilai atau disebut 没有口才. Ya, ingat ya, kita sekali lagi ingat dan ingat kembali lagi pada cerita episode yang pertama di minggu kemarin. Ada satu filosofi Cina yang bunyinya 病从口入，祸从口出. Penyakit masuk dari mulut, malapetaka keluar dari mulut. Karena mulut manusia bisa binasa. 所以你说错一句话，就是口啊，你说错一句话，它就无法挽救财富啊。那财运想来它又跑掉了。所以说话要有价值。Ya, tidak bisa menabung rezeki. Kalau rezeki mau datang pun akhirnya kabur juga. Maka ucaplah ucapan, kata-kata yang bernilai atau 口才。所以中国有一句俗话叫做“春耕不好害一春，教儿不好害一生”。Ya, jadi ada peribahasa Cina yang mengatakan 春耕不好害一春，教儿不好害一生。好，他的意思就是说，你春天没有耕种，那你可能一年一季。一个春夏秋冬，你春天没有耕种，那你这个春天可能就浪费掉了。
就浪费一个时节了。所以一个错误的教育跟方式，会带来给孩子也给自己终身的伤害。所以孩子的未来是取于我们父母的教育。Ya, jadi artinya kegagalan membaca sawah pada musim semi hanya mengakibatkan rugi satu musim. Salah mendidik anak akan mencelakakan seumur hidupnya. Masa depan anak sangat bergantung pada pendidikan dan dengan didikan orang tua pula. 所以，如果我们能够透过很多的学习就像我们每个礼拜来学习道德啦、品格教育啦，引导我们的孩子或是引导我们周遭的人走上正路，不要害了他们，让孩子有一个很好的未来。Ya, ketidakmampuan mengarahkan mereka ke jalan yang benar melalui motivasi, pendidikan, pengarahan moral dan akhlak atau budi pekerti dan kelakuan akan mencelakakan mereka seumur hidup. Oleh sebab itu, siapa yang merasa dirinya sebagai orang tua, cobalah lebih memperhatikan anak-anaknya dalam meniti masa depannya. 好，那现在我们来进入这个审思反省，就是学习。我们就给自己列了就是给我们列了3个大纲。Ya, sekarang kita masuk ke bagian renungan untuk belajar sendiri ya. Di sini kita bisa mengintrospeksi diri dan menanyakan diri sendiri. 其实很重要，有多重要呢？就是我们不断的学习进步，就是要坚定你的信念，让我们抛开自我。以我们的朋友修道的朋友一起努力来传播讯息，那每一个人都能够参与每一项的奉献跟服务的活动。Ya, pertanyaan pertama, poin yang pertama, sepenting apakah? Belajarlah terus-menerus untuk maju dan kuatkan iman. Mari buang ego diri dan bekerja sama dengan rekan sedharma dan mewartakan hingga setiap insan ikut berpartisipasi dalam setiap puja bakti dan kegiatan yang ada. 第二个就是面对任何问题你也要有这个广阔的视野。所以对你来说我们有信仰讲的话比较优秀，总比气氛讲的话更有意义、更有帮助。 Lalu nomor yang kedua, poin yang kedua, dalam persoalan apa saja cara pandang yang luas supaya keyakinan yang bermanfaat bagi Anda bertambah daripada tutur kata yang penuh dengan amarah. 第三就是你安了佛堂以后感受怎么样？你有理解吗？你有勤劳的勤建设，就是佛堂，你有常常去擦吗？常常礼拜吗？你有行善吗？如果你有，那你不问，那仙佛也是会赐给你财物啊。Lalu pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang terakhir, apa hasilnya Anda memasang meja altar yang ada di rumah? Bila mengerti, rajinin membina, berbuat kebaikan, walau tidak memohon, rezeki akan ditambahkan. Tentunya sesuai pola dan tabiat. 好，那我们把下个活动交给齐峰，我们来做神圣的祷告端身正义。 Ya, sebelum kita tutup berpuja bakti kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Seperti biasanya saya akan memulai beberapa kata, lalu semua kita di sini mengikuti dalam doa. Ya, doa saya mulai. Banyak momen indah dalam hidup. Banyak momen indah dalam hidup. Kita yang datang justru Kita yang datang justru dari sesuatu yang tidak kita rencanakan. yang tidak kita rencanakan. Kita yakini Buddha
kita yakini Buddha memiliki janji terbaik memiliki janji terbaik untuk kita semua. untuk kita semua. Kami pasrahkan kepadamu Kami pasrahkan kepadamu melakukan bagian kami. melakukan bagian kami. Namo Bensi释迦牟尼佛. Namo Bensi释迦牟尼佛. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Bodhisattva Siddhartha Gautama. 感谢天恩师德，感谢天恩师德， puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amitofo. Amitofo. Ya, sekarang sebelum kita menutup, kita akan membacakan Sabda Syair Kearifan hari ini yang diambil dari Samyutta Nikaya 1 ayat yang ke-227. Sebelum kita membacakan versi Indonesianya, mari kita bersama-sama mendengarkan versi Mandarinnya yang akan dibacakan oleh penglaus kita. 相应部第1章227节，种下的种子，收成的果子。行善者必得善，行恶者必得恶果。 Ya, sekarang kita bacakan versi Indonesianya bersama-sama yang ditampilkan di LCD depan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pelaku kebaikan akan memperoleh kebaikan. Pelaku keburukan akan memperoleh keburukan. Sesuai dengan benih yang Anda tanam, itulah buah yang akan Anda peroleh. Jika Anda menanam benih yang baik, maka Anda akan menikmati buah yang baik pula. 好，不要忘了哦。好，我们今天的活动就到此结束。哦，不要忘了下周哦，每个礼拜都要回来哈，接受这个佛光普照。 Ya, apa yang bisa kita bahas di sini sampai di titik ini, dan jangan lupa kita jumpa lagi di minggu depan supaya kita dapat menerima siraman dan juga berkat dari Sang Buddha. 好，那后学就介绍这个地方。 Ya, maka itulah yang bisa disampaikan. 好，祝福各位家人平安健 Saya 康。 mendoakan semuanya 以上。 baik-baik selalu dan dalam keadaan baik saja, semuanya lancar. Ye.